Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila ruhil marhum abi wa ila ruhil marhumah ummi wa usulihima wa furu'ihima wa man yantasibu ilaihima ajma'in. Syai'udillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وارشدنا تأويل واهدنا إلى صراط مستقيم صلى الله وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita. Jadi kita sambung lagi pengajian tafsir surah kitab tafsir Al-Munir juzuk 29. Masih lagi kita membicarakan surah Al-Mursalat, surah yang ke-77 turutannya dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita masih lagi membicarakan ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-37. Muka surat 372. Antara 10 jenis ancaman terhadap golongan kafir dan perihal azab yang dikenakan terhadap mereka. Ini maknanya ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Mursalat ni, antaranya ayat 29 hingga 37 menceritakan keadaan azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka-mereka yang derhaka, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mulakan dengan membaca dulu ayat-ayatnya dan juga maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Dikatakan kepada mereka pada hari itu, ayuh, pergilah kamu kepada azab yang dahulunya kamu dustakan. Intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3. La dhalilin wa la yughni minal lahab, yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak juga memberikan sebarang perlindungan dari julangan api neraka. La dhalilin wa la yughni minal lahab, sesungguhnya neraka itu menjulangkan bunga api sebesar la zalilin wala yughni minal lahab.
yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak juga memberikan sebarang perlindungan dari jurang api neraka. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu menjulangkan bunga api sebesar istana. Ka'annahu jimalatun sufr. Seolah-olah segerombolan unta kuning. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan agama. Hadza yaumul la yantiqun. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-masing terpingga-pingga ketakutan. Wala yu'zanu lahum fayatazirun. Malah tidak pula diizinkan kepada mereka bercakap untuk mereka mohon maaf. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Inilah hari pemutusan hukum yang menjatuhkan hukuman. Kami himpukan kamu bersama orang-orang yang terdahulu. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Oleh itu kalau kamu ada sebarang tipu helah untuk melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadapku, yakni terhadap Allah. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan hukum Allah. Jadi kita lihat tafsir dan ulasan. Allah Ta'ala memaklumkan tentang tentang titah ataupun perintah yang diajukan pada hari kiamat kepada golongan kafir yang mendustakan hari kebangkitan, pembalasan amal, syurga dan neraka. Allah Ta'ala menjelaskan, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan maksudnya, dikatakan kepada mereka pada hari itu, ayuh pergilah kamu kepada azab yang dahulunya kamu dustakan. Maknanya penjaga neraka membentak golongan kafir, ayuh pergilah rasakan azab akhirat yang dahulunya semasa di dunia kamu mendustakannya. Jadi neraka ni ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk memantaunya, mengawasinya. Ketuanya bernama malaikat Malik, dibantu oleh malaikat Zamadiyah, sana ada Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Dijaga neraka ini oleh 19 malaikat. Alaiha tis'ata asyar. Dia penjaganya 19. Tapi jangan terpedaya dengan nombor itu, 19 je. Neraka besar, itu semua dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat Zamaniyah, dia akan asaklah mereka-mereka yang neraka ni untuk dihumbankan ke dalam neraka. Untuk dihumbankan ke dalam neraka. Ustaz baca sikit, mungkin dah ada lah, tapi sebagai orang kata ingatan. Ibnu Abi Dunya menyatakanlah, dalam neraka itu ada 70 jurang. Setiap jurang ada 70,000 lorong. Setiap lorong ada 70,000 batu. Dan setiap batu ada ular yang menggigit ahli neraka. Kemudian Al-Bukhari menyatakan sesungguhnya dalam Jahannam ada 70,000 jurang. Setiap jurang ada 70,000 bangunan. Dalam setiap bangunan ada 70,000 rumah. Dan dalam setiap rumah ada 70,000 ladang. Dalam setiap ladang ada 70,000 ular. Di mulut setiap ular ada 70,000 kali jengking. Lalu orang kafir dan orang munafik akan dilemparkan ke dalam itu semua. At-Tirmizi merawikan sesungguhnya batu besar dilemparkan ke mulut neraka Jahannam. Ia jatuh ke situ selama 70 tahun, namun belum juga sampai ke dasarnya. Itu baru sedikit lah nak ceritanya tentang neraka ni. Itu sebab memang
kita ini semasa diberi peluang hidup ni hendaklah berusaha untuk mohon pada Allah Ta'ala jauhkan daripada azab neraka dengan cara taat lah, taat kepada Allah Ta'ala. Ada buat dosa, minta ampun. Ada buat dosa, minta ampun. Maknanya minta ampun tu tak lepas setiap hari kan? Sebab azab yang Allah Ta'ala sediakan memang tak mampu untuk kita menanggung kan? Ini antara yang nak cerita ni, antara gambaran dia Kemudian Allah Ta'ala memafarkan 3 jenis gambaran azab yang dikenakan kepada mereka, golongan yang kafir, golongan yang derhaka. Firman Allah Ta'ala bermaksud, pergilah kamu kepada naungan asap neraka yang bercabang 3. Kenyataan ini merupakan ungkapan sinis terhadap golongan kafir. Maksudnya, pergilah ke arah kepulan asap api neraka yang menjulang dan bercabang 3. Kalau kita lihat api yang besar kan, dia ada macam lidah dia tu kan, asap dia pula kan? Tapi itu sebagai orang kata kita sebagai apa dia punya ni je lah, percikan je lah kan? Seolah-olah macam percikan je kan? Daripada hak yang sebenarnya, hak yang dibaca ni kan? Yang kita nampak je lah kan? Kejadian kebakaran dan sebagainya kan? Kalau yang kecil-kecil ni lagilah kan? Kita nak ini sebuahkan sebagai apa Kalau yang besar pun sebagai hanya percikan, yang kecil-kecil tu lagilah maknanya tak ada apa-apa nak bandingkan dengan azab neraka ni kan? Maksudnya, pergilah ke arah kepulan asap api neraka yang menjulang dan bercabang 3. Bahang api yang panas keterlaluan akan menjulang ke atas dengan kepulan asap bercabang 3. Maksud sebenar frasa ini ialah mereka beralih-alih kepada pelbagai jenis azab yang dikenakan ke atas mereka dari satu jenis kepada jenis yang lain. Ini dalam neraka pun berbagai-bagai jenis azab yang Allah Ta'ala sediakan. Macam tadilah ada ular, ada kalajengking kan? Kalajengking bukannya kecil-kecil, kalajengking sebesar kalau sini kita boleh faham nak lembu lah kan? Kalau dah sebesar lembu yang paling besar mana? Kalau kata besar itulah kalajengking. Ada pula 70,000 bisa kan? Bukan 70,000 bisa, apa nama dia, sengat. 70,000 sengat kan? Sengat tu ada 70,000 sengat. Kemudian satu sengat daripada 70,000 tu ada 70,000 bisa. Bayangkan kan? Memang kita tak boleh nak bayang lah betapa maknanya memang sengsara lah seksa bila dimaksud umban kena neraka. Itu sebab kejayaan bagi mereka di akhirat kelak adalah mereka yang terhindar daripada dihumbankan ke dalam neraka. Itu kejayaan yang sebenar. Kejayaan di dunia adalah mereka yang taat pada Allah Ta'ala. Bukannya dia belajar bagus, pandai, lepas tu dapat kerja bagus, jawatan pun bagus, itu yang berjaya. Tak ada itu bukan sebenarnya. Jangan tertipu. Kalau dia tak semayang, maka rasuah pula menipu, mengkhianati walaupun nampak bagus dengan kotnya, dengan tainya, dengan apa jawatannya sebenarnya hakikatnya gagal. Hakikatnya gagal. Tapi orang tu walaupun dia kerja ngangkut tai je contoh, tapi dia taat pada Allah dia tak menipu orang. Masuk waktu solat dia solat kemudian dia jaga hubungan Allah dan manusia dia yang berjaya. Walaupun pada pandangan mata manusia tak ada apa benda tu kita kena jelas kat situ. Jadi pelbagai jenis azab yang ada dalam
neraka, kan? Jadi sentiasa mengitari ahli neraka, mereka dikelilingi azab dari segenap penjuru seperti yang digambarkan oleh firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahata bihim suradiquha. Maksudnya lidah api neraka mengepung mereka dari segenap penjuru laksana kemah, maknanya kita duduk dalam kemah, tertutup, tak ada apalah, kalau dah maknanya kita dikepung tu, memang berada dalam keadaan yang sukar lah, cuba kalau kita duduk dalam bilik je, tak payah ada asap lah, dalam bilik, tak ada lampu, tak ada kipas, tak ada apa, gelap gitu, tak tahan dah, belum lagi maknanya di apa, ada asap pula, ada asap pula, panas pula lagi, tapi kalau maknanya kalau bilik tu tak ada kipas angin pun dah panas dah sebenarnya, itu pun kita tak tahan dah, perkataan suradikun nar, sebenarnya bermaksud asap. Oleh itu api neraka yang disebut sebagai naungan, yakni zil tadi, di sini adalah berbentuk kiasan, majaz saja, ianya disebut sebagai naungan kerana mereka dikepung oleh azab di segenap penjuru. Biasa bila orang sebut naungan ni, dia menjadi pelindung, tapi kat sini bukan, makna sebaliknya, dia menjadi azab, menjadi seksa terhadap mereka yang berada di dalamnya, atau seperti yang dibayangkan oleh Allah, oleh firman Allah Taala dalam surah Az-Zumar ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Maksudnya bagi mereka, yakni orang-orang kafir, disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup di atas mereka dan lapisan-lapisan dari api di bawah. Maknanya atas bawah, api belaka. Bila dah atas bawah, kiri kanan tu api, Allahu Akbar. Ini bukan cerita dongeng ni, ini bukan cerita dongeng, ini pasti akan Allah Ta'ala nampakkan kepada kita, nampakkan kepada kita, bila di pada mahsyar nanti, akan dinampakkan apa neraka, waji ayauma izim bi jahannam, apabila didatangkan neraka, yauma yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra, masa tu barulah teringat, masa tu barulah teringat, maknanya apa yang dah dibuat, apa yang tak dibuat, apa yang ditaatkan, apa yang dimaksiatkan, ingat seingat-ingatnya. Mula tak ingat, tapi akhirnya Allah Ta'ala ingatkan, ingat, yauma yatazakkarul insan wa anna lahu zikra, tapi ingatan itu sudah tidak berguna lagi, sekadar ingat je lah, itu sebab akhirnya fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka-mereka yang ingkar terhadap Allah Ta'ala itu mengakui, mengiktiraf dosa-dosa terhadap Allah yang telah mereka lakukan, yang telah mereka lakukan, dan akhirnya dihumban ke dalam neraka sa'ir. Neraka ada berapa Allah Ta'ala ciptakan? Ada 7, yang pertama apa dia? Tak apalah, tak ikut turutan, tak apa, pertama Jahannam, kemudian Jahim, kemudian Sakor, kemudian Sa'ir, kemudian Lazo, kemudian Utamah, kemudian Hawiyah. Ada 7 kan? Ada yang kata 8, dia masukkan pula Wail, neraka Wail, kan?
Ada diriwayatkan dia diriwayatkan bahawa neraka Whale tu jurang daripada maknanya neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni yang paling atas sekali. Dia paling atas sekali disediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang derhaka. Disediakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang derhaka. Tu sebab lepas tadi kan, lepas semayang, dia sebenarnya gini, lepas semayang ni bawalah zikir tu, pandu bawa apa jemaah ni, tak ada tulisan risah lah kan. Ustaz ada bawa kan, subhanallah subhanallah, bawa. Sebabnya dia ni, kita ni, ustaz dah cakap orang lain lah ustaz, kalau di rumah ke tempat kerja ke, mana ada nak sebab lepas semayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah subhanallah, mana ada kan. Memang cabut je, betul tak betul? Kan. Jadi kat mana hak yang nak ni, kat sini ya. Tu sebab mana kalau jadi imam tu kan, bawa je, tak ada masalah. Bawa makmum ni memang dia mengharapkan pada imam lah kan. Jangan imam pula ni, tapi kalau imam ada kerja tu lain cerita lah. Imam ada kerja lain cerita lah kan. Tapi mana kalau free tu, bawa kan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tu 7 tu. Ada juga yang mengatakan, para ulama mengatakan maknanya 7 neraka tadi. Allahumma ajirna minan nar, tadi adalah neraka Jahannam. Allahumma ajirna minan nar, neraka Jahim. Allahumma ajirna minan nar, neraka Sa'ir. Allahumma ajirna minan nar, neraka Saqar. Allahumma ajirna minan nar, neraka Lazza. Allahumma ajirna minan nar, neraka Utamah. Allahumma ajirna minan nar, neraka Hawiyah. Ada pula yang kata dia nak mewakili 7 anggota kita. Sebab 7 anggota inilah yang menyebabkan kita dihumbankan dalam neraka. Apa dia? Mata, telinga, lidah lah. Kalau mulut tak ada lidah, tak bunyi tak. Lidah, kemudian tangan, kemudian perut, kemudian kemaluan, kemudian kaki. Itu semua yang boleh mendatangkan dosa. Dan paling banyak sekali antara 7 ni, lidah. Itu sebab ada siasaan antaranya yang Allah Ta'ala sediakan ketika mana Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'rajkan, Rasulullah SAW dipamerkan, diperlihatkan ada orang gunting lidah dia sendiri. Ini bukannya main-main. Betul, itulah siasaan ni. Cuba bayangkan, wal-iyazubillah mazali. Tapi gunting juga, panjang lagi, gunting juga. Itu sebab kalau kita kenangkan ni, Allah Akbar, azab neraka ni, tak berani kita nak buat benda-benda pun, takut. Tapi sebab tak mendengar benda-benda gini, tu jangan sombong, bongkok, riak, tak nampak orang lain, dia je yang betul, dia je yang benar kan. Tapi kalau itu sebab bila orang mati ni, dia tak ada benda lain dia minta, benda dia minta. Allah Ta'ala kata apa? Rabbana, ni contoh, salah satu contoh ayatnya ya, yang tuan-tuan biasa dengar. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkinun. Ya Tuhan kami dah nampak, kami dah dengar. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Inna mungkinun, sekarang ni kami benar-benar dah yakin. Itu sebab kalau kita rasa susah sangat, pergi kat kubur tu kan. Tu kubur tak jauh tu sini kan, jalan kaki je boleh sampai. Pergi duduk kat kubur tu kan. Duduk solat renung kan. Fikirkan, aku ni susah, tapi orang yang nak kubur ni, sekarang ni agaknya benda dia nak minta orangnya, benda dia nak minta orang dalam kubur ni kan. Dia nak minta apa tuan-tuan? Nak minta hidup balik, nak buat apa? Dia nak buat reta lagi ke?
Dia nak pergi ni lagi ke? Bekerja lagi ke? Dia nak kerja dunia lagi ke? Tak. Inna afarjina na'mal salihah. Kami nak beramal soleh. Tak ada kerja. Dia tak. Sekarang ni orang tu dia tak pandang dah benda yang kita pandang masa kita hidup kat dunia ni. Kita macam-macam. Nak renovate ke rumah, nak apa, kalau kereta dah lama nak tukar kereta baru. Agak kalau tak tukar pun agak beli kereta baru. Dalam masa yang sama ada juga teringin nak kahwin satu lagi. Contoh ada juga teringin nak sesekali teringin, sesekali terasa teringin nak. Contoh kan. Tapi kalau dah masuk dalam tu, semua-semua tu tak ada. Duduk kat sini nak apa? Nak beramal kan. Kalau nak belajar agama tu, ustaz jangan balik kan, sampai ke subuh kita duduk sini ajar kan. Tu contohlah kan. Tu keadaan dia kan. Jadi ada peluang-ruang ni sama-samalah kan. Bukanlah kata ustaz bagus, tidak kan. Kita ni tak tentu lagi kan. Tu sebab ada maknanya bila persahabatan ni di antaranya boleh juga mereka-mereka hak yang soleh itu memberi syafaat kepada kawan-kawan dia di sana nanti. Selain daripada syafaat kubra lah, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kisah dongeng. Allah Taala dah beritahu. Nanti kita akan jumpa sampai masanya tidak ada lagi orang kata dakwa-dakwi terhadap Allah. Bila Allah Taala dah seksa tu kan. Sebab Allah Taala dah beritahu Kemudian seterusnya juga firman Allah Taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yaghsyahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maksudnya pada hari azab itu menyelungi mereka dari sebelah atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Itu yang gambaran yang pertama. Yang kedua pula, firman Allah Taala yang bermaksud yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak juga memberikan sebarang perlindungan dari julangan api neraka. Al-Lahab. Al-Lahab ni maksud dia asap lah. Asap. Tapi maksud situ api lah. Api neraka lah. Ayat ini juga merupakan ejekan terhadap golongan kafir. Malah secara tidak langsung menggambarkan naungan ke atas orang kafir adalah tidak sama dengan naungan ke atas orang mukmin. Bila sebut naungan, mungkin kita tengok sama je, tapi berbeza nasib yang diterima oleh golongan yang taat berbanding dengan golongan yang maksiat. Hatta berdiri, nanti kita akan berdiri di padang mahsyar, nanti kita akan berdiri dalam keadaan telanjang, tak ada pakaian, dalam keadaan tak berkasut. Masa tu tak ada dah. Nak tengok-tengok tak ada kan. Perempuan telanjang, lelaki telanjang, tapi nak tengok lagi tak? Tak ada. Sebab apa? Masing-masing asyik mengenal diri masing-masing. Selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Tak ada dah nak pandang-pandang. Masa sekarang jangan buat pasal gitu kan. Di sana selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Selamat ke tidak? Lepas tu Allah Taala nampak ke pula neraka jahanam tadi. Lagilah kecutnya. Kecut, seketul kecutnya. Mengelegak ke ni. Kalau kira maknanya nak jatuh pensan ni barat. Tiba-tiba Allah Taala utuskan malaikat tepuk-tepuk, beri catatan tangan kanan. Dia beri kat tangan kanan. Terima. Bila terima tu, Allahu Akbar. Dia punya gembira tak terungkap, tak terucap kan. Lalu dia pun heboh ke orang dah. Baca ni, tengok. Baca ni, aku ingat aku dah tak selamat, tapi tengok. Apa gembiranya tu. Nak cerita lebih daripada orang dapat SPN pangkat
straight A plus tu nak cerita. Kan? Tengok budak yang dapat 10 straight A plus, macam mana gembira dia. Kan? Dia tak malu kalau orang nak tengok. Tapi cuba dapat 10 E. Itu gambaran je lah, kan? Tapi di dunia ni tak semestinya 10 E tak boleh berjaya, kan? Mesti, kan? Lain muka pun lain, nak monyok. Itu gambaran sajalah, kan? Tapi di sana lain, kan? SPM di sana lain, CJ pada Mahsyar di sana lain, kan? SPM di Malaysia ni tak ada apa pun sebenarnya, kan? CJ Pelajaran Malaysia, tapi suruh belajarlah, kan? Tapi nak ceritanya macam tu, berdiri bagi orang beriman, yang lama itu seumpama dia berdiri ketika solat berjemaah. Itu sebab digalakkan sangat kita solat berjemaah. Kita solat berjemaah berapa minit berdiri? Paling-paling lama lah, taruhlah 10 minit tak? Seolah-olah kita rasa masa di sana 10 minit je. Ni contoh saja. Ada pun bagi orang kafir, lama itu, memang terasa lama. Memang terasa lama. Contoh dia macam ni. Ada orang dia suka dengar ceramah, kan? Tengok dah nak habis dah, kan? Dia rasa sekejap je tak, walaupun 2 jam, kan? Allah ustaz, dah nak habis dah, kan? Ada orang dah masuk isyak dah, tak apa ustaz, sambung lah sikit, kan? Bagi dia, maknanya kalau 40 minit tu bagi dia macam 4 minit je. Tu keadaan dia. Tapi kalau orang tak suka, bila nak berhenti ni? Aduh, bila nak berhenti ni? Aduh, dah masuk isyak ni, berhentilah. Tu contoh, kan? Bukan kat sini, kan? Tu contoh je, kan? Ustaz, berhenti ustaz, lapar dah perut ni. Tak apalah, awak lapar baliklah makan nasi. Kan datanglah balik sebenarnya. Contoh. Itulah keadaan dia. Tak sama, kan? Itu contoh, tambahan pula, ini dekat sana nanti, kan? Tak sama golongan kafir naungannya dengan golongan mukmin. Naungan kata orang kafir tidak melindungi mereka daripada panas matahari dan tidak mendinginkan seperti mana naungan di dunia. Dingin ni pun sebenarnya merupakan siasatan juga sebenarnya, yang main-main. Dingin tau, dingin, kan? Kita ingat dingin ni maknanya tak panas tak? Tapi bahaya juga. Ada ustaz borak dengan jemaah surah tu, dia bahagian ni cuaca apa benda ni, kan? Dia kata dia pergi buat kajian dengan Dr. UM tu, dekat tu, tempat yang paling sejuk sekali tu. Dekat mana? Antartika, kan? Tapi ustaz dia kata kat sana Amerika, orang Amerika, saintis dia, tapi dia bersama dengan ratusan, mungkin ribuan jugalah tentera. Dah jadi macam kampung dia pula kat sana, kat kutub sana tu, kutub yang ni, yang sejuk tu. Dia buat kajian, dia galinya ais tu. Ini boleh buat rumah atas ais tu, boleh buat rumah sebab dah beku sangat, kan? Jadi dia gali, dia kata gali, kan? Apa ais tu, jadi sampai tembus ke dasar, siapa jumpa air lah, kan? Lepas tu dia suruh tengok tapak Sulaiman tu, kan? Nampak? Ini gambaran juga ni, bila ustaz dia cerita itu gambaran juga ni. Tapak Sulaiman tu nampak kecil je, menunjukkan betapa jernihnya air tu. Tentera, saintis tu pergi nyelang tu, dia pakailah apa dia punya alat tu lah, kan? Yang panas tu, kan? Pergi tangkap tapak Sulaiman tu, bawa naik ke atas. Sebesar. Tadi nampak kecil,
bila dapat tangkap tu besar-besar. Kaji macam mana binatang ni boleh hidup kat sini, sedangkan kalau kita tak boleh nak hidup. Yang saintis Amerika tu, tentera tu, dia pakai baju tebal-tebal, lepas tu dia minum benda tu, arak tu kan, main tu. Yang Malaysia ni minum kopi lah. Pakailah baju 2, 3, 4, 5, 6 lapis kan. Tapi dia kata, Ustaz, kalau tidak, dia kata beku ni, nak nyelang tu kalau tak ada alat apa benda kan, beku lah, maknanya boleh berdarah apa semua. Itu punya bahayalah, maknanya dingin tu, sejuk tu pun menjadi seksa juga. Bila Ustaz mikir, Allahu Akbar. Tapi tapak Sulaiman tu selamba je. Macam mana lah dia boleh hidup? Macam tu jugalah dalam neraka. Dalam neraka penuh sesaan. Tapi kalau jengking hidup, ular hidup kan? Sebab apa? Dia nak ditugaskan untuk menyeksa. Tak adalah dia mati. Macam tu lah tadi. Dia boleh Ustaz berkata, ni gambaran ni. Tapak Sulaiman tu selamba je dia. Boleh besar pula hidup dia kan. Lepas tu apa tu? Singa laut kan, tak ada hal dia, boleh aja hidup dia. Nak tempat dia kan. Kita dia tak ada apa. Penguin, lagi satu penguin, lama dia berjalan nak tu dah tempat dia kan. Tu gambaran lah. Jadi maknanya kalau sejuk pun merupakan sesaan juga sebenarnya. Boleh keras ni. 50 apa dia kata khabar tu, 50 ni punya sejuk dia tu kan. Apa Fahrenheit apa kalau sejuk itulah itu pun dia pergi. Tapi Amerika tu dikaji sungguh dia khabar. Amerika tu dia tebuk sana tebuk sini, macam mana ni, dia kaji beri apa benar lah kan. Berkampung di sana bukannya dah bertahun kot kajian dia tu, macam mana air ni apa semua dah lama. Kita pergi 2 minggu je. Dia kan bawa pergi 2 minggu je nak kaji cuaca, macam mana keadaan dia gini-gini, itu je. Dia orang tu dah maknanya puluhan tahun kot, sebab dah jadi macam bandar pula dia punya ni tu. Tu punya beria berbenar dia kan. Cuma dia kata sombong dia memang tak dapat lagi lah. Orang kafir kan, dia rasa dia dapat buat begitu raya semua, maknanya dia rasa dia yang berkuasa, dia tak kaitkan kepada Allah SWT. Tu semua nanti Allah Ta'ala tunjuk kalau tu nanti kan. Tu keadaan dia lah, dia apa kan. Tiada apa-apa pun yang boleh melindungi kalian dari panah api neraka. Memang naungan neraka tidak melindungi golongan kafir dari bahan api neraka. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang lain, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Maknanya mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang mengelegak, serta naungan dari asap hitam yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Perkataan lahap berarti lidah api yang menjulang ke atas apabila api dinyalakan. Itu kan. Bayangkan air yang mengelegak. Kita sedap je makan sup sup kambing, sup ayam. Pernah tak terfikir dalam kita, dalam otak kita bayang kan, macam mana pula kalau aku kena rebus dalam ni kan. Macam mana kita nak tengok bila kita masak sup tu, daging tu dah empuk, daging tu dah mana boleh dimakan, macam mana kan. Antaranya kaedahnya, kita tengok tulang tu dengan daging tu dia dah tanggal kan. Tengok dah tanggal. Selain daripada kita ambil rasa lah, tapi antara kaedahnya tengok tanggal daging tu dengan tulang kan. Mana dah dia dah apa nama istilah dia? Dah masak dah. Yalah. Mana kita nak tahu dah masak tu, mana dah longkoh dah. Longkoh ya. Tulang dengan daging tu kan. Bayangkan. Ini manusia yang derhaka tu menjadi macam sup tu tadi. Masuk ke dalam kalau ayam kambing masuk tu kita tutup tak.
Nak kasih dia apa ni? Ini manusia Allah Ta'ala masuk kan, yang neraka tu masuk, tutup pula. Bayangkan. Neraka yang ditutup ni neraka hutamah. Kan? Neraka hutamah. Ditutup rapat tu. Kan? Dalam surah apa? Al-Humazah tu kan? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah. Neraka hutamah. Kan? Neraka hutamah ni dia ditutup. Kemudian neraka hawiyah. Dalam surah Al-Qari'ah tu kan? Wa amma man khaffas mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kan? Barang siapa yang ringan catatan amalan kebaikan dia, dia diumban neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Neraka hawiyah, neraka yang paling panas. Maknanya tingkatan yang tadi neraka jahanam yang paling atas, yang ni yang paling bawah sekali neraka hawiyah. Itu yang paling bawah. Antara yang golongan yang apa dimasukkan ke neraka hawiyah itu golongan munafiq. Kan? Munafik dah masuk dah. Jadi kalau Ustaz sambung ni dia jadi panjang pula. Jadi setakat ni dulu. Minggu depan kita sambung pula gambaran yang ketiga. Sesungguhnya neraka itu menjulangkan bunga api sebesar istana, seolah-olah segerombolan rombongan unta kuning. Itu gambaran. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung, dan apa yang kita telah bicarakan semoga Allah Ta'ala titikkan dalam hati kita rasa takut, lalu kita taat kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fi qaumin fitnatan fatawfawna ghairu maftun wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna qabla al maut taubah wa inda al maut syahadah wa ba'da al maut jannah wa na'imah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.